Alhamdulillah, hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi walau karihal musyrikun. Amma ba'du. Alhamdulillah, hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah. Pada hari ini kita akan meneruskan perbincangan kita dan hari ini kita akan masuk dalam bab yang baru, bab ke-8 dengan tajuk solat sunat. Kita mengetahui para jemaah yang dirahmati Allah, sebagai seorang yang beriman, kita diwajibkan mendirikan solat satu hari sebanyak 5 kali. Solat fardu. Jadi apabila kita melaksanakan tanggungjawab kita sebagai seorang yang beriman, antara perkara-perkara yang diwajibkan kita melaksanakan selepas kita beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala, beriman kepada para nabi, malaikat, kepada kitab-kitab Allah, beriman kepada qada dan qadar, beriman kepada hari kiamat. Di sana ada beberapa tanggungjawab. Kita mengetahui sebagai seorang beriman, kita diwajibkan mendirikan solat 5 waktu, solat subuh, zuhur, asar, maghrib dan isyak. Sebaiknya janganlah kita meninggalkan solat-solat tersebut. Seberapa yang terdaya, cubalah kita usahakan untuk melaksanakan solat-solat itu. Namun demikian, kadang-kala para jemaah yang dirahmati Allah, dalam kita mendirikan solat-solat kita yang fardu, pasti di sana ada kelemahan-kelemahan kita sebagai seorang yang beriman. Kadang-kala kita membuat kesilapan, kadang-kala kita membuat hilang khusyuk di dalam solat atau sebagainya. Di hari akhirat kelak, ketahuilah apabila Allah Subhanahu Wa Taala mengarahkan para malaikat untuk menghisap, untuk diri kita ini dihisap, antara perkara atau amalan yang pertama kita bakal dipersoalkan adalah masalah solat. Jadi apabila baiklah solat kita, Alhamdulillah, baiklah kesudahannya. Tetapi sebagai seorang manusia yang penuh dengan kelemahan dan kekurangan, pasti di sana ada kecacatan di dalam solat-solat kita. Apabila di sana ada kecacatan dan kekurangan di dalam kita mendirikan, menunaikan solat yang fardu, Allah Subhanahu Wa Taala akan mengarahkan para malaikat untuk melihat solat-solat sunat. Adakah kita ada mendirikan solat sunat? Sekiranya ada, Alhamdulillah, solat-solat sunat itu akan menampal kekurangan yang kita lakukan ketika kita mendirikan solat fardu. Di sini menunjukkan kepentingan seseorang itu selain daripada melaksanakan solat fardu yang wajib, digalakkan, sangat digalakkan untuk mendirikan juga solat-solat sunat. Apabila kita katakan tentang solat sunat, apakah jenis-jenis solat sunat yang ada dalam Islam? Ini yang tajuk yang bakal kita kupaskan mulai hari ini. Di sana ada beberapa jenis solat sunat. Ada sebahagian solat sunat itu solat sunat yang beriringan dengan solat fardu. Dikatakan solat qabliyatan, ba'diyatan, solat sebelum subuh, solat sebelum zuhur, selepas zuhur, solat sebelum asar, sebelum maghrib, selepas maghrib, sebelum isyak, selepas isyak dan sebagainya. Dalam solat qabliyatan ba'diyatan ini juga disebutkan sebagai solat rawatib. Ada pula jenis di mana kita sangat digalakkan, ada pula di mana kita penekanannya tak seberat seperti yang lain. Sebagai contoh, tuntutan untuk solat sunat sebelum asar berbeza dengan tuntutan untuk solat sunat selepas maghrib. Tuntutan untuk tunaikan solat sunat sebelum maghrib tak sama dengan tuntutan solat sunat selepas maghrib. Ini contoh. Jadi insya-Allah perkara-perkara ini akan kita kupaskan manakah jenis-jenis solat sunat yang kita sangat digalakkan. Selain daripada itu juga ada jenis-jenis solat-solat sunat yang lain, sebagai contoh solat sunat duha. Solat duha, solat tarawih, solat witir, solat tahajud dan sebagainya. Insya-Allah akan kita kupaskan dalam masalah-masalah itu nanti dalam perbincangan kita. Jadi di muka surat 425 ini, penulis memulakan perbincangan kita dengan menjelaskan tentang pensyariatan. Di sana, di mana kita ingin lihat apakah dalil-dalil yang menunjukkan di dalam Islam itu memang kita digalakkan mendirikan solat sunat. Baik, penulis mengatakan, solat-solat ini, solat-solat sunat memang disyariatkan bagi menutupi kekurangan yang mungkin terdapat pada solat-solat fardu.
Di samping dia mengandungi keutamaan yang tidak terdapat pada ibadah-ibadah lain. Jadi seperti mana yang saya sebutkan, kalau kita mendirikan solat fardu itu pasti ada kekurangan dan kelemahan yang ada. InsyaAllah solat-solat sunat ini akan menampal kekurangan-kekurangan itu. Antara lain adalah dalil hadis di mana Abu Hurairah radhiyallahu anhu pernah menceritakan bahawasanya anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam qala, bahawasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, inna awwala ma yuhasabun nasu bihi yaumal qiyamati min a'malihimus salat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan bahawasanya ketahuilah di hari kiamat kelak antara amalan-amalan yang pertama sekali yang seseorang itu bakal dihisab, yang bakal diperhitungkan adalah solat. Jadi antara amalan-amalan pertama bukan sedekahnya, bukan hajinya, bukan perkara-perkara yang lain, tapi Allah Ta'ala akan melihat para malaikat diarahkan untuk menilai, untuk menghisap solat-solat seseorang itu. Yaqulu Rabbuna Jalla Azza li malaikatihi wa huwa a'lamu dhuru fi salati abdi atammaha am naqasaha. Fa in kanat tammatan kutibat lahu tammatan wa in kanat intaqasa minha syai'a qala umduru hal li abdi min tatawwu. Baik, apabila Allah Subhanahu Wa Taala mengarahkan para malaikat itu menghisap, Allah Taala menyuruh para malaikat itu melihat tentang solatnya, adakah sempurna atau penuh dengan atau ada kekurangan dan kelemahan. Kalau sempurna, alhamdulillah ditulis kesempurnaan. Tetapi kalau sekiranya di sana ada kelemahan, ada kekurangan ketika solat-solat fardu itu, mungkin hilang khusyuk, kadang-kala lewat, kadang-kala terlepas waktu dan sebagainya, para malaikat disuruh oleh Allah SWT untuk melihat akan solat-solat sunat. Adakah dia ada melakukan solat tatawwu', yakni solat-solat sunat? Fa in kanat lahu tatawwu'un qala atimmu li 'abdi faridatahu min tatawwu'ihi thumma tu'khadu a'malu ala dhalik. Jadi sekiranya hambanya tadi, seseorang itu ada melakukan solat sunat, nescaya Allah SWT mengatakan kepada para malaikat, sempurnakanlah solat-solat fardu tadi dengan menampal, dengan menggunakan solat-solat sunat. Jadi solat-solat sunat ini akan menyempurnakan solat-solat fardu yang ada kelemahan-kelemahan tadi. Ini menunjukkan, berdasarkan seperti mana yang saya sebutkan tadi, menunjukkan dalil betapa penting untuk kita bukan hanya mendirikan solat fardu, tetapi kita juga mendirikan solat sunat, kerana solat fardu kita penuh dengan kelemahan dan kekurangan, dan solat-solat sunat ini akan menampal kekurangan dan kelemahan tadi, insya-Allah. Baik, dari hadis yang lain pula dari Abu Umamah bahwasanya anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, ma adzinallahu li 'abdin fi syai'in afdala min raq'ataini yusallihima wa innal birra la yudharru fawqa ra'sil 'abdi ma dama fi salatih. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, Allah tidak memperhatikan satu amalan yang dilakukan oleh seorang selain daripada 2 rakaat solat sunat yang dilakukan. Sesungguhnya rahmat sentiasa berada ke atas kepala orang itu selama dia berada di dalam solat. Jadi maksudnya para jemaah yang dirahmati Allah, solat berbeza dengan ibadah yang lain. Ibadah yang lain kadang-kadang kita melaksanakan sesuatu ibadah itu, tetapi ketahuilah solat adalah satu ibadah yang khas, satu ibadah yang berbeza dengan amalan-amalan yang lain. Kita mengetahui bahawasanya kita melakukan kebaikan itu dapat pahala, kita berbuat baik dapat pahala, kita menolong orang dapat pahala, kita buat berbagai-bagai perkara dapat pahala. Tetapi para jemaah, amalan berbeza. Ada sebagian amalan itu sunat, ada sebagian amalan itu wajib, ada sebagian amalan itu bukan hanya wajib tetapi dia itu rukun Islam. Jadi apakah perkara-perkara yang dikatakan sebagai rukun Islam selain daripada penyaksian tiada Tuhan melainkan Allah, Nabi Muhammad adalah pesuruh Allah, satu perkara yang begitu agung sekali, iaitu mengesahkan Allah. Kemudian adalah mendirikan solat, berpuasa, menunaikan zakat, haji ke Baitullah. Ini amalan bukan hanya wajib tetapi dia itu adalah
rukun. Dia itu adalah the pillars of Islam. Maksudnya rukun, kekuatan, tiang agama. Kalau roboh tiang agama ni, robohlah agama tersebut. Ini contoh. Jadi ini menunjukkan solat itu bukan hanya sesuatu ibadah, tetapi dia itu adalah ibadah yang khas, yang mempunyai nilai yang sangat bererti di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan seseorang yang sedang mendirikan solat, dia itu senantiasa sedang berada dalam rahmat Allah Subhanahu wa taala. Baik, Imam Malik berkata dalam kitab Al-Muwatta, "Balaghani anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala." Telah sampai kepadaku satu hadis bahawasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Istaqimu walan tuhsu wa'lamu anna khaira a'malikumus shalah walan yuhafidhu ala wudu'in illa mu'min." Beristiqamalah kalian dan kamu tidak dapat menghitung kebaikan istiqamah itu. Ketahuilah bahawasanya sebaik-baik amalan perbuatan itu adalah solat. Dan tidak seorang pun yang dapat menjaga wuduk melainkan orang yang benar-benar beriman. Dalam hadis ini ada beberapa perkara. Pertama sekali, Rasulullah SAW dinukilkan oleh Imam Malik dalam kitab Al-Muwatta bahawasanya baginda SAW telah bersabda supaya kita istaqimu, beristiqamah. Apa yang dimaksudkan istiqamah? Istiqamah adalah konsisten. Untuk melakukan kebaikan, mudah. Untuk kita menderma, mudah. Untuk kita mendirikan solat sekali-sekala, berpuasa sekali-sekala, menderma sekali-sekala, mudah. Semua orang boleh buat. Tetapi yang berat adalah istiqamah. Yang berat adalah beristiqamah mendirikan solat 5 waktu. Beristiqamah mendirikan solat-solat sunat. Beristiqamah berpuasa Isnin Khamis katakan. Beristiqamah bersedekah katakan. Ini contoh. Ini berat. Kerana kalau setakat membantu seseorang, orang datang susah, kita bantu mudah. Tetapi beristiqamah konsisten, itulah sesuatu yang memerlukan mujahadah. Maka dari itu para jemaah yang dirahmati Allah, Rasulullah SAW senantiasa ingatkan kita supaya kita sedaya upaya cuba beristiqamah. Walaupun amalan sedikit tetapi berterusan istiqamah. Baik, dan ketahuilah bahawasanya Rasulullah SAW dalam hadis ini juga menyebutkan bahawasanya ketahuilah bahawasanya sebaik-baik amalan perbuatan adalah solat. Seperti mana kita sebutkan tadi bahawasanya solat itu berbeza kerana dalam solat itu kita membesarkan Allah, takbir, kemudian kita rukuk, kemudian kita sujud. Di dalam dunia ini para jemaah, kita tidak boleh, seorang beriman tak boleh sujud kepada seseorang kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. Tak boleh kita sujud kepada makhluk, tak boleh. Tak boleh kita sujud kepada seseorang, kepada ibu dan bapa sendiri pun tak boleh kita sujud kepada mereka. Hanya kepada Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan manusia. Ini contoh, yang menciptakan manusia dan jin. Allah SWT Tuhan Rabbul Alamin yang menciptakan langit dan bumi. Jadi dalam solat itu ada sujud, ibadah yang begitu agung sekali. Ini menunjukkan kepentingan ibadah solat. Selain daripada itu dalam hadis ini juga supaya kita digalakkan sentiasa menjaga wuduk. Perkara ini pernah saya sebutkan dulu dalam bab wuduk. Sebaik-baiknya kita cuba senantiasa menjaga wuduk. Sebelum kita keluar rumah, tak kira pergi mana, pergi ke masjid ke, pergi kerja ke, pergi pasar ke, setiap kali kita lepas mandi, kita berwuduk. Setiap kali kita nak keluar rumah, kita berwuduk. Kalau dapat kita jaga wuduk. Kecuali kalau dah keluar rumah, kebetulan nak buang air kecil ke, terbuang angin, itu perkara yang lain. Tetapi kalau mampu, kita senantiasa menjaga wuduk kita dan itulah antara perkara-perkara yang sangat digalakkan. Imam Muslim juga meriwayatkan daripada Rabi'ah bin Malik Al-Aslani, katanya qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada beliau, sal, yakni soalah, tanyalah atau mintalah. Fakultu as'aluk, baik. Jadi Rabi'ah bin Malik ini diberi peluang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk bertanya ke sesuatu yang Nabi akan berikan kepadanya. Baik, cuba kita ditanya. Katakanlah ya. Baik, kita letak kitab kita letak tepi. Katakan kita bertemu dengan siapa orang kaya. Contohlah, kita bertemu dengan
Raja Arab Saudi ke, Sultan Brunei ke, atau kita bertemu dengan Microsoft punya big boss ke, Bill Gates atau sebagainya, kemudian dia sayang kepada kita, dia kata dengan kita, mintalah apa yang kau nak. Agak apa kita nak? Kita nak rumah besar, kita nak banglo, kita nak kereta, kita nak apa, dia kasih. Ini contoh. Agak-agak apa kita nak? Cuma nak apa agak-agak kalau diberikan peluang sedemikian? Contoh. Seorang sahabat pernah satu ketika bertemu dengan Nabi SAW dan Nabi beri that offer. Mintalah, aku akan berikan. Apa yang orang ni minta? Agak-agak apa yang dia minta? Dia bukan hanya minta syurga. Kalau kita Nabi nak offer, mintalah syurga. Tapi dia minta supaya bersama-sama Nabi SAW dalam syurga. Macam mana itu? Dia minta bersama-sama Nabi dalam syurga. Maka Nabi kata minta yang lain. Minta yang lain. Jangan minta itu. Macam berat sangat kalau nak minta bersama-sama Nabi dalam syurga. Tapi dia kata tak nak. Since you dah offer, saya nak bersama-sama engkau dalam syurga. Apakah Nabi SAW berikan? Nak juga boleh, tapi dengan satu syarat. Apa syarat dia? Kita lihat dalam hadis ini. Rabi'ah bin Malik al-Aslani mengatakan, qala Rasulullah SAW sal. Nabi mengatakan, mintalah. Fakultu as'aluka murafaqataka fil jannah. Aku ingin bersamamu di dalam syurga kelak. Maka Rasulullah SAW mengatakan, au ghairu dhalik, apakah ada selain daripada soalan itu? Jangan minta perkara itu, minta yang lain. Beliau mengatakan, qultu huwa dhak, aku nak itu juga, aku nak itu juga. Maka Nabi SAW mengatakan, boleh dengan satu syarat. Fa'inni ala nafsika bikathrati sujud. Lelaki itu kata dia nak itu juga, nak bersama-sama Nabi SAW di dalam syurga. Nabi kata minta yang lain, tak nak, itu juga yang dia nak. Nabi katakan, boleh. Fa'inni, bantulah aku. Supaya nak tercapai hajat kau, bantulah aku dengan apa? Dengan memperbanyakkan sujud. Di sini para jemaah yang dirahmati Allah. Jadi Rasulullah SAW mengatakan kepada beliau ini yang ingin bersama-sama dengan baginda SAW dalam syurga supaya bantu, help me to help you. Bantu supaya dapat apa yang dihajatkan. Dengan apa? Memperbanyakkan sujud. Jadi para jemaah yang dirahmati Allah, macam mana nak memperbanyakkan sujud? Satu hari 5 waktu, itu juga. Para ulama mengatakan ini menunjukkan Rasulullah SAW menyuruh dia memperbanyakkan solat-solat sunat. Kerana solat wajib itu tak boleh memperbanyakkan lagi. Satu hari 5 waktu. Zuhur 4 rakaat, asar 4 rakaat, maghrib 3 rakaat. Tak boleh banyakkan lagi. Macam mana memperbanyakkan lagi sujud? Yakni memperbanyakkan solat-solat sunat. Demikian para jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Jadi di sini menunjukkan pada jemaah yang dirahmati Allah, penting untuk kita selain daripada solat fardu, tetapi kita juga mendirikan solat-solat sunat. Ini menunjukkan bahawasanya di sana ada galakan untuk kita mendirikan solat-solat sunat. Persoalan seterusnya, solat sunat apa? Ini akan kita bincangkan. Solat sunat bagaimana? Solat sunat berapa rakaat? Bagaimana tata caranya? Perkara-perkara ini bakal kita kupaskan dalam bab ini insya-Allah. Jadi selain daripada memperbanyakkan solat sunat, kita cuba khusyuk dalam solat kita. Selain daripada khusyuk dalam solat kita, kita cuba lamakan sujud kita. Seperti mana perkara-perkara itu telah kita kupaskan sebelum ini. Baik. Muka surat 427. Kita sedang menggunakan kitab Fiqh Sunnah. Muka surat 427. Solat-solat sunat lebih afdal dilakukan di rumah. Baik. Apabila kita katakan tentang solat sunat, baik, solat sunat kita buat di mana lebih baik? Kita laksanakan di masjid atau di rumah. Ketahuilah para jemaah yang dirahmati Allah, secara umum, the general rule, secara umum, solat-solat sunat lebih afdal dilaksanakan di dalam rumah berbeza dengan di masjid. Kita nak buat di masjid boleh, tetapi persoalan antara di masjid dengan di rumah, mana lebih afdal? Di rumah adalah lebih afdal. Kenapa di rumah lebih afdal? Kerana para jemaah yang dirahmati Allah, apabila kita mendirikan solat sunat di rumah, kita lebih khusyuk, lebih ikhlas dibandingkan dengan di masjid. Kadang-kadang kita di masjid, kadang-kadang orang tengok, kadang-kadang datang perasaan riak, orang tengok aku tunaikan solat lama, orang tengok aku tunaikan solat banyak, mengganggu, rosak keikhlasan kita. Tetapi di rumah, tak ada orang pun yang tahu. Hanya kita dengan Allah Azza wa Jal. Ini contoh para jemaah yang dirahmati Allah.
Kedua, selain daripada itu, apabila kita tunaikan solat di rumah, kita juga menerangi, mencahayakan rumah kita. Rumah kita dalam sebuah hadis, kita tak digalakkan menjadikan rumah kita sebagai kubur. Kubur tempat tidur saja istilahnya. Tak. Tetapi kita kena isikan rumah kita tadi dengan ibadah. Maka dari itu antara perkara-perkara. Atas perkara-perkara ini, kita lebih digalakkan mendirikan solat sunat di rumah berbanding dengan di masjid. Bagaimana dengan solat sunat tarawih, Ustaz? Kita bincangkan nanti insya-Allah. Cuma secara umum seperti yang saya katakan, bagi lelaki solat fardu afdalnya di masjid, akan tetapi solat sunat afdalnya di rumah. Sekarang ini dalam suasana Covid ni lainlah masalahnya. Kerana ini dalam masalah darurat, ketika wabak, hukum berbeza, memandangkan kita tidak boleh pergi ke masjid atas sekatan, atas sebagainya, maka walaupun solat fardu di rumah juga diperbolehkan. Tetapi dalam keadaan tiada wabak, dalam keadaan tidak berpenyakit, kaedahnya solat fardu bagi lelaki afdalnya di masjid, tetapi solat sunat bagi lelaki dan bagi perempuan afdalnya di rumah. Di muka surat 427. Imam Ahmad dan Imam Muslim meriwayatkan daripada Jabir bahawasanya anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala, bahawasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Idza shalla ahadukumus salata fi masjidihi falyaj'al li baitihi nasiban min salatihi fa inna Allah azza wa jal ja'ilun fi baitihi min salatihi khaira." Jika salah seorang antara kaum mengerjakan solat di masjid, maka hendaklah dia juga mengerjakan sebahagian daripada solatnya di rumah. Sebab Allah Azza wa Jalla menjadikan solat yang dikerjakan di rumah sebagai satu kebaikan. Baik, kita sedang bincangkan dalam keadaan tiada wabak. Kita sedang bincangkan dalam keadaan normal, katakan. Bagi kaum lelaki, katakan, selepas beliau itu mendirikan solat fardu isyak berjemaah di masjid, afdalnya jangan solat sunat ba'diyah di masjid. Selepas solatkan solat fardu, balik rumah, solat sunat ba'diyah di rumah. Ini contoh. Jadi maksudnya, selepas tunaikan solat fardu, ketepikan sebahagiannya itu ibadah untuk dilaksanakan di rumah. Kerana mendirikan solat di rumah itu ada kebaikan. Seperti yang saya katakan, bukan dalam keadaan wabak, kalau dalam keadaan kebiasaannya pun, nescaya solat fardu bagi lelaki di masjid, tetapi jangan lupa bahagian di rumah, hendaklah kita dirikan solat-solat sunat yang lain di rumah. Sebagai contoh pada jemaah yang dirahmati Allah. Jadi kita jadikan kebiasaan. Kalau kita tunaikan, bukan dalam keadaan wabak katakan, kita tunaikan solat fardu zuhur katakan. Lepas dia katakan tunaikan solat fardu zuhur di masjid, lepas tu nak balik rumah. Lepas zuhur, jangan tunaikan solat sunat. Balik rumah, baru tunaikan solat sunat. Katakan pada hari Jumaat, solat fardu Jumaat di masjid. Lepas Jumaat, baru balik rumah, tunaikan solat sunat ba'diyahnya tadi di rumah. Jadi ada bahagian untuk solat di masjid dan ada bahagian untuk solat di rumah. Ini disebutkan di sini tentang keutamaan mendirikan solat sunat di rumah. Tetapi masalahnya kita ni, masyarakat kita, walaupun bukan dalam keadaan wabak, memang kebiasaan, bukan kata solat sunat, solat fardu pun dah memang kat rumah, katakan. Contohlah. Jadi sebaiknya kita bagi kaum lelaki katakan solat fardu di masjid, kemudian dalam hal itu jangan tinggalkan bahagian untuk mendirikan solat di rumah, kerana Allah Subhanahu Wa Taala meletakkan kebaikan, khair, ada kebaikan di dalam penunaian solat di rumah tadi. Imam Ahmad juga meriwayatkan daripada Umar bahawasanya anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala salatu rajuli fi baitihi tatawwu'an nurun faman syaa'a nura baitihi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan bahawasanya solat seseorang lelaki di rumahnya itu adalah cahaya. Maka kalau dia hendak, maka cahaya ialah rumah tadi dengan solat. Di sini para jemaah yang dirahmati Allah, ini menunjukkan kita digalakkan mencahayakan. Jangan jadikan rumah kita malap tanpa ibadah. Tetapi cahaya ialah rumah kita dengan ibadah, dengan solat, dengan zikrullah, dengan bacaan Al-Quran, dengan laungan azan. Laungan azan memang betul kat radio, on radio tu ada azan. Tetapi tak sama laungan azan daripada radio dengan laungan azan live. Jadi atas dasar demikian, bagi kaum lelaki, bagi para suami, bagi para abang, sekali-sekala, setidak-tidaknya laungkan azan di rumah. Masuk waktu maghrib, laungkan azan. Ini contoh para jemaah yang dirahmati Allah. Kerana itu semua membuat rumah bercahaya.
Dari Abdullah bin Umar pula katanya, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ij'alu min salatikum fi buyutikum wala tattakhidhu qubura. Dari Abdullah bin Umar, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, jadikanlah sebahagian amalan di dalam rumah itu solat. Jadikan sebahagian solat-solat itu dilaksanakan di rumah, dan jangan jadikan rumah kalian itu seperti perkuburan, seperti yang saya sebutkan tadi. Jadi jangan jadikan rumah itu sebagai perkuburan di mana tiada amalan solat. Orang dah meninggal dunia, dah tak dapat ibadah. Semua hanya tempat untuk mengkebumikan jenazah. Semua berada dalam kubur tanpa ibadah. Jangan kita jadikan rumah kita itu ibarat perkuburan. Kita balik rumah, letak kepala, tidur, keluar rumah. Jadi ibarat seperti perkuburan. Tetapi sebaiknya hiasilah rumah kita tadi dengan amalan-amalan soleh. Imam Abu Daud pula meriwayatkan dengan sanad yang sahih daripada Zaid bin Thabit bahawasanya anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam qala salatul mar'i fi baitihi afdalu min salatihi fi masjidi hadha illa al-maktubah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam hadis ini bahawasanya solat seseorang lelaki di rumahnya tadi lebih afdal daripada solatnya di masjidku ini. Ketahuilah para jemaah yang dirahmati Allah, Nabi SAW sedang berbicara kepada sahabat dan mengatakan solat seseorang itu di rumahnya lebih afdal daripada di masjidku ini. Masjidku ini tu masjid apa? Adakah Masjid Asyakirin, Masjid Qasim, Masjid An-Nur, Masjid Darul Ghufran? Bukan. Adakah Masjid Shah Alam, Masjid Istiqlal? Bukan. Baginda sedang membezakan solat di rumah seseorang itu dengan masjid ini adalah Masjid Nabawi Asy-Syarif. Masjid Nabawi di Madinah. Jadi walaupun seseorang itu solat di rumahnya berbanding dengan Masjid Nabawi, adalah lebih afdal seseorang itu mendirikan solat di rumahnya tadi. Di sini para jemaah yang dirahmati Allah menunjukkan kepentingan seseorang itu mendirikan solat sunat di rumahnya. Berbeza kalau kita ni pergi Mekah, pergi Madinah, di mana kita nak tunaikan haji atau tunaikan umrah, tu berbeza. Kerana kita daripada jauh datang, memanglah pasti kita datang daripada jauh, kita nak memakmurkan, nak berpeluang memperbanyakkan solat-solat sunat di Masjidil Haram, di Masjid Nabawi. Ini contoh. Berbeza daripada kita nak tunaikan solat di hotel. Apa guna maksudnya? Bukan apa gunalah, tapi dibandingkan kat sini peluang jarang kita dapat menikmati suasana mendirikan solat di Masjid Nabawi. Itu berbeza. Tetapi kita bicara ni, mereka itu penduduk Madinah. Bagi penduduk Madinah, penduduk Mekah, solat fardu lelaki afdalnya di masjid. Tetapi solat sunat bagi penduduk Mekah, penduduk Madinah, solat sunat di rumah tadi lebih afdal daripada solat sunat mereka di Masjid Nabawi Asy-Syarif. Ini contoh para jemaah, tuntutan untuk kita digalakkan memperbanyakkan solat sunat dan mendirikan solat sunat di rumah. Semua hadis ini merupakan sunat bahawasanya solat sunat adalah lebih afdal dikerjakan di rumah, malah mengerjakan di rumah adalah lebih afdal daripada mengerjakannya di dalam masjid. Imam Nawawi rahimahumullah berkata, solat sunat disyariatkan supaya dikerjakan di rumah itu kerana dia itu lebih tersembunyi daripada pandangan khalayak umum, sehingga boleh mengelakkan diri daripada sifat riak dan lebih terpelihara daripada perkara-perkara yang boleh merosakkan amal perbuatan. Lagi pula, mengerjakan solat sunat di rumah diharapkan mendatangkan keberkahan di dalamnya. Para malaikat dan rahmat turun sekaligus mengusir syaitan daripadanya. Ini contoh para jemaah. Maka dari itu sebaiknya kita perbanyakkan solat sunat selain daripada solat fardu, dan solat sunat itu juga kita laksanakan di rumah, di mana kita dapat membahagikan sebahagian hak untuk di rumah. Katakan mereka-mereka yang ahli masjid, maksudnya suka pergi ke masjid, tetap bahagikan hak untuk mendirikan solat sunat di rumah. Walhamdulillah. Baik, kita sedang bincangkan tentang solat-solat sunat. Muka surat 428, bab seterusnya. Keutamaan berdiri lama daripada banyak sujud ketika mengerjakan solat sunat. Baik, apabila seseorang itu mendirikan solat sunat, afdalnya
dia disunatkan memperpanjangkan solatnya. Dibezakan ataupun kalau nak dibezakan dengan memperbanyakkan rakaat, nescaya memperpanjangkan rakaat lebih afdal daripada banyak rakaat tetapi pendek. Ini contoh pada jemaah. Muka surat 428 perbincangan kita. Sekumpulan ulama hadis, yakni kecuali Imam Abu Daud, meriwayatkan daripada Al-Mughirah bin Syu'bah, katanya, in kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam liyaquma wa yusalli hatta tarima qadamahu aw saqahu faqala lahu fayaqul afala akuna abdan syakura. Ketika Nabi SAW ditegur kerana sering mendirikan solat sehingga bengkak kedua tumit atau kakinya, baginda menjawab, afala akuna abdan syakura. Bukankah sewajarnya, bukankah sepatutnya bahawa aku menjadi seorang hamba yang bersyukur? Isteri Nabi SAW bertanya kepada baginda SAW, ya Rasulullah, engkau telah dijamin syurga, engkau telah diberi pengampunan, kenapalah ibaratnya dirikan solat sampai bengkak-bengkak kakinya? Nabi SAW mengatakan, afa akuna abdan syakura, afala akuna abdan syakura. Tidakkah aku harus sewajarnya menjadi seorang hamba yang bersyukur? Bersyukur kerana telah diampunkan dosa-dosa yang lalu, telah dijamin syurga, jadilah kita hamba-hamba yang lebih bersyukur. Maksudnya itu. Jadi Nabi SAW yang telah dijamin syurga tetap mendirikan solat-solat sunat sampai bengkak-bengkak kakinya. Ini contoh pada jemaah. Imam Abu Daud meriwayatkan juga daripada Abdullah bin Hubshi Al-Khattami bahawasanya anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam su'il. Nabi SAW satu ketika ditanya, ayu a'mali afdal? Maka Nabi ditanya, amalan apakah yang lebih baik? Qal tulu'il qiyam. Nabi mengatakan memperpanjangkan berdiri, yakni ketika solat. Qila, maka dikatakan, fa ayu sadaqatin afdal? Sedekah manakah pula yang lebih baik? Qal juhdul muqil. Rasulullah SAW mengatakan hasil usaha seorang yang masih dalam kekurangan. Yang ini maksudnya ketika kita bersedekah sedangkan kita itu berada dalam kekurangan antara lain. Juhdul muqil. Qila fa ayu hijrati afdal? Hijrah manakah yang paling afdal, yang paling baik? Qal man hajara ma haramallahu alaihi. Maka seseorang itu berhijrah daripada apa yang diharamkan kepada Allah. Apa yang diharamkan oleh Allah ke atasnya. Hijrah apa yang paling afdal? Bukan hijrah daripada Bedok pergi Tampines, daripada Woodlands pergi Ang Mo Kio, daripada Ang Mo Kio pergi Marina Bay Sands, daripada 3 bilik, 4 bilik, 4 bilik pergi eksekutif, pergi kondo. Bukan hijrah itu paling afdal. Hijrah paling afdal Nabi SAW katakan adalah seseorang yang berhijrah daripada kemaksiatan. Daripada sesuatu yang Allah Ta'ala haramkan, dia hendak berhijrah kepada sesuatu yang Allah halalkan. Kepada sesuatu yang Allah Ta'ala redai. Sekarang ini dia melakukan pekerjaan yang penuh dengan kemaksiatan. Sudahlah, aku ingin hijrah, walaupun gaji besar, aku letak tepi, aku hijrah kerana mencari keredaan Allah. Meninggalkan yang haram kepada yang halal. Contoh, maka itulah antara hijrah yang afdal. Maka Nabi SAW kemudian ditanya, fa'ayu jihadi afdal? Jihad apakah yang lebih afdal? Rasulullah SAW mengatakan, man jahada musyrikina bimalihi wa nafsihi. Barang siapa yang berjihad menentang kaum musyrikin dengan mengorbankan harta dan jiwanya. Qila fa'ayu qatli ashraf? Maka pembunuhan apa yang paling mulia? Kematian apakah yang paling mulia? Qal man uhriqa damuhu wa uriqa jawaduhu. Baginda mengatakan seseorang yang ditumpahkan darahnya manakala kudanya pula turut terbunuh. Ini contoh. Jadi Rasulullah SAW ditanya beberapa perkara. Maka Nabi SAW terangkan. Begini dan begitu, begini dan begitu. Kematian apakah yang paling mulia? Orang itu dibunuh fi sabilillah, termasuk kuda-kudanya pun dibunuh. Terbunuh sekali. Maksudnya demikian. Tetapi
perbincangan kita ini adalah Rasulullah ditanya tentang solat. Solat apa yang afdal? Atulil qiyam. Maksudnya solat itu dia berdiri lama. Ini contoh. Jadi para jemaah yang dirahmati Allah, afdalnya kalau dapat ketika kita nak tunaikan solat-solat sunat, cubalah kita dapat berdiri lebih lama sedikit. Jangan setakat kita tunaikan solat sunat di mana kita ringkas solat kita. Jangan. Sebaiknya kalau dapat kita baca surah-surah yang lebih panjang. Kalau kita dapat hafal surah-surah yang panjang, surah Amma yatasaalun 'anil naba'il 'azim. Alhamdulillah. Kalau tak mampu, kita baca surah yang lebih ringkas, katakan tetapi panjang sedikitlah. Hal ataka hadithul ghasyiyah atau surah wal fajr atau surah wadduha. Kemudian kita tak semestinya, kalau kita tak hafal surah-surah yang panjang, kita boleh baca beberapa surah sekaligus. Kita baca surah Ad-Duha, lepas tu Wattini Wazzaituni Waturi Sinin, ataupun surah Ad-Duha, lepas tu surah Alam Nashrah Laka Sadrak. Kita baca 2, 3, 4, 5 surah pada satu rakaat. Boleh. Kalau kita itu tidak hafal surah-surah yang panjang. Kalau kita hafal, sebaiknya kita nak baca surah Al-Baqarah, silakan. Kita ambil beberapa ayat daripada surah Al-Baqarah, silakan. Kalau tak hafal, kalau kita solat sunat, kita boleh buka baca Quran, kita buka sambil kita berdiri mendirikan solat. Ulama membolehkan supaya kita dapat solat berdiri lama. Contoh, kita tak hafal semua itu. Maka tak hafal semua itu, rakaat pertama kita baca Qul ya ayyuhal kafirun 10 kali. Rakaat kedua kita baca Qul huwallahu ahad 10 kali pun diperbolehkan. Maksudnya kita berdiri lama. Solat berdiri lama lebih afdal daripada memperbanyakkan rakaat tetapi ringkas dirinya. Ini contoh para jemaah yang dirahmati Allah yang disebutkan tadi. Demikian hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah. Baik, nokta D. Dibolehkan mengerjakan solat sunat dalam keadaan duduk. Baik, kita mengetahui apabila kita mendirikan solat para jemaah, antara rukun-rukun solat adalah berdiri bagi mereka yang mampu. Baik, berdiri bagi mereka yang mampu itu rukun untuk solat fardu. Solat fardu wajib berdiri. Kalau kita mampu berdiri, kita tak berdiri, tak sah. Solat fardu, zuhur, asar, maghrib, isyak, subuh, tak mampu berdiri, kita boleh solat duduk. Tak mampu duduk, boleh solat baring. Tak mampu baring, boleh solat miring. Tak mampu miring, boleh solat terlentang. Tak mampu terlentang, tunaikan solat seberapa yang kita terdaya. Fattaqullaha mastata'tum. Itu kalau solat fardu. Akan tetapi kalau solat sunat, kita diberi pilihan. Walaupun kita mampu berdiri, kita tetap boleh solat duduk kalau kita inginkan. Cuma solat duduk dapat setengah pahala daripada solat berdiri. Afdalnya kita tunaikan solat berdiri. Tetapi atas sebab-sebab tertentu tak mampu berdiri, tetap kita boleh tunaikan solat tadi dalam keadaan duduk. Penulis mengatakan, solat sunat boleh dilakukan dalam keadaan duduk meskipun masih mampu berdiri. Malah seseorang dibolehkan mengerjakan solat sunat dengan cara sebahagiannya duduk dan sebahagiannya lagi berdiri. Meskipun hanya mengerjakan satu rakaat solat sunat tanpa mengira berdiri terlebih dahulu dan kemudian duduk atau sebaliknya. Semua cara ini dibolehkan tanpa wujud hukum makruh sama sekali. Seseorang yang mengerjakan solat sunat dibolehkan duduk dengan cara apa jua sekalipun, meskipun duduk tabarruk, yakni bersila, adalah lebih diutamakan. Imam Muslim meriwayatkan daripada Al-Qamah katanya, qultu li Aisyah, kaifa kana yasna'u Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi raq'ataini wa huwa jalis. Beliau bertanya kepada Aisyah radhiyallahu anha, bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lakukan mendirikan solat 2 rakaat sedangkan baginda itu duduk. Kana yaqra'u fihima fa idza arada an yarka qama fa raka'a. Maka beliau mengatakan baginda membaca surah kedua-dua solat pada kedua rakaat itu. Namun apabila hendak rukuk, baginda berdiri terlebih dahulu kemudian terus rukuk. Imam Ahmad, Imam Abu Dawud, Imam Nasa'i dan Imam Tirmizi dan Ibnu Majah meriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anha katanya, "Ma ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqra'u fi syai'in min salatil lail jalisan qat hatta dakhala fi sinni fa kana yajlisu fiha
fayaqra'u hatta idza baqiya 40 aw 30 ayah qama faqara'aha thumma sajada. Aisyah radhiyallahu anha menceritakan, aku tidak pernah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca bacaan surah sambil duduk ketika mengerjakan solat sunat malam. Aisyah tak katakan tak pernah, kecuali ketika usia baginda semakin lanjut. Sebaik memasuki usia yang lanjut, baginda membaca bacaan surah sambil duduk ketika mengerjakan solat sunat. Apabila tinggal 40 atau 30 ayat lagi, baginda berdiri dan meneruskan bacaannya. Setelah menghabiskan bacaan, beliau terus duduk, terus rukuk serta sujud. Jadi Nabi SAW tidak mendirikan solat sunat dalam keadaan duduk, walaupun diperbolehkan. Namun apabila usia Nabi semakin lanjut, Nabi duduk. Ketika solat sunat, Nabi duduk. Kemudian apabila sudah hampir penghujung dan nak rukuk, Nabi pun bangun. Baki nak dekat rukuk tu bila? Lagi 30-40 ayat. Ini contoh. Lagi 30 hingga 40 ayat nak dekat habis, Nabi pun bangun. Itulah panjangnya baginda baca. Kita tak usah kata start, kita punya full ayat pun kita baca pun tak sampai 30 ayat kadang-kadang. Ini contoh. Baik, itu bukan perbincangan kita. Perbincangannya adalah, di sini kita lihat. Katakan, seseorang itu nak mendirikan solat sunat. Kemudian, dia dalam keadaan itu, dia tak mampu berdiri lama, boleh tak dia duduk? Jawapannya diperbolehkan. Bahkan apa yang diperbolehkan adalah ketika dia nak duduk, dia boleh tunaikan solat semua duduk kalau dia nak, tetapi katakan dia penat ketika imam berdiri lama, katakan ketika qiyamul lail, imam berdiri lama, dia penat. Jadi ketika imam berdiri tu dia pun duduk. Ketika baca Quran, baca surah, atau dia yang solat sendiri di rumah, dia boleh duduk ketika bacaan lama. Kemudian dah nak dekat habis ataupun nak dekat rukuk, dia pun bangun kemudian rukuk. Jadi maksudnya ada dua cara. Cara pertama, kalau dia bukan solat berdiri lah ya, solat berdiri itu memang itu asalnya. Tapi katakan mengambil keuzuran, mengambil keringanan. Dua cara. Cara pertama, daripada mula sampai akhir dia solat duduk. Dibincangkan dia sedang solat sunat. Solat sunat dia beri pilihan, diperbolehkan. Cara kedua, dia tak nak solat duduk kesemuanya, dia nak solat semua seperti biasa. Akan tetapi ketika bacaan surah yang panjang, katakan dia tak mampu berdiri lama, dan ketika bacaan surah yang panjang itu, selepas takbiratul ihram, dia duduk, kemudian nak dekat habis, maka dia pun berdiri, lalu dia rukuk. Ini contoh. Jadi secara ringkas, bagaimana para jemaah, kita sedang bincangkan tentang solat sunat. Solat wajib, fardu, wajib berdiri. Rukun, maksudnya menjadi satu kewajipan untuk berdiri. Tetapi solat sunat kita ada pilihan. Jadi maksudnya kalau kita diberi pilihan dan kita nak solat berdiri, cuma kadang-kala penat, nescaya selepas takbiratul ihram. Kita takbiratul ihram dulu dalam keadaan berdiri, Allahu Akbar. Lepas tu kita baca suratul Fatihah. Kemudian kita baca, katakanlah kita baca surah yang panjang, surah Al-Baqarah, katakan satu juz yang terakhir. Katakanlah contoh. Lepas kita baca surah Al-Baqarah beberapa ayat, kita penat, kita duduk. Lepas tu kita tahu kita nak dekat habis ayat ini. Kita nak dekat rukuk. Kita pun berdiri semula. Kemudian dah habis, maka kita pun rukuk. Allahu Akbar. Kemudian rukuk. Rukuk seperti biasa, i'tidal seperti biasa, sujud seperti biasa. Bermaksud di sini, dalam solatnya tadi, ada sebahagian solat yang dia berdiri, ada sebahagian solat yang dia duduk. Diperbolehkan. Baik para jemaah. Memandangkan kita bicara dalam bab ini, bagaimana dalam solat fardu? Kita bincangkan sekali. Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah. Perkara ini pernah saya bincangkan, tapi untuk kebaikan jemaah yang mungkin tak hadir pada ketika itu, kita mengetahui solat wajib, solat fardu, mesti seorang itu berdiri seberapa yang dia terdaya, selagi mana dia mampu. Kalau dia mampu berdiri, dia berdiri. Pengecualian adalah orang yang benar-benar tak mampu. Kalau orang yang benar-benar tak mampu kerana kakinya sakit
atau kerana sebab-sebab tertentu, telah uzur atau sebagainya atau sakit di hospital, maka dia boleh solat duduk, boleh solat baring seperti mana saya sebutkan. Akan tetapi kalau orang itu mampu selagi mana mampu berdiri, kena berdiri. Kalau dia tak boleh berdiri lama, dia berdiri sekejap. Jadi kita kena bezakan seorang yang tak mampu berdiri dengan seorang yang tak boleh berdiri lama. Seorang yang tak mampu berdiri, silakan nak solat duduk, solat baring, silakan. Tapi seorang yang tak boleh berdiri lama, katakan solat fardu, dia jalan, kemudian memang berdiri berapa saat dah tak mampu. Bagi orang yang tak mampu berdiri lama ni, apa yang harus dilakukan ketika takbiratul ihram, dia wajib berdiri. Dia boleh berdiri, tapi tak boleh berdiri lama. Jadi ketika takbiratul ihram dia berdiri Allahu Akbar. Terus baca Fatihah, katakan Fatihah pun belum habis, baru Alhamdulillahirabbil alamin, Arrahmanirrahim, Maliki yaumiddin. Dah tak tahan dah. Pasal dia tak boleh berdiri lama. Maka pada ketika itu daripada berdiri dia boleh terus duduk. Habiskan Fatihahnya tadi. Dia habiskan Fatihah, lepas tu baca surah. Persoalan, dia boleh rukuk tak? Katakan Ustaz, tak boleh Ustaz, betul-betul dah tak terlarat. Maka nescaya seterusnya dia tunaikan solat duduk sampai habis. Boleh. Jadi kita kena tengok. Ada orang boleh berdiri tapi tak boleh rukuk. Ada orang boleh berdiri, boleh rukuk tapi tak boleh sujud. Yang dia dapat kelonggaran, keringanan, rukhsah hanya tempat yang dia tak boleh. Kalau dia boleh berdiri, satu senario pertama, dia boleh berdiri tapi tak boleh berdiri lama, takbiratul ihram dia berdiri, lepas tu duduk. Satu lagi senario, dia boleh berdiri tapi tak boleh rukuk. Jadi kalau dia boleh berdiri, contoh baca Fatihah, baca surah, semua berdiri. Kemudian tak boleh rukuk. Ketika rukuk tu dia perlu duduk. Silakan, daripada berdiri maka dia pun duduk. Maka dia rukuk dalam keadaan duduk. Lepas tu sujud. Demikian. Itu bagi orang yang boleh berdiri, tak boleh rukuk dan sujud. Satu lagi orang, boleh berdiri, boleh rukuk, tak boleh sujud. Maka ketika dia takbiratul ihram, dia berdiri, baca Fatihah, dia berdiri, rukuk seperti biasa rukuk, kemudian i'tidal, sami Allahu liman hamidah, yang dia tak boleh sujud. Ketika nak sujud, dia duduk. Ketika sujud, dia duduk, duduk antara dua sujud, duduk, kemudian sujud sekali lagi duduk, lepas tu rakaat kedua, dia wajib berdiri semula. Kerana yang dia tak boleh hanya sujud. Jadi kita kena identify kekurangan dan kelemahan kita, kat mana yang kita tak boleh. Yang kita tak boleh tu, di situlah kita dapatkan keringanan. Benda yang kita boleh lakukan, kita hendaklah sempurnakan. Seperti mana saya katakanlah, kita kena cek diri kita ni. Kita ni orang yang tak boleh berdiri langsung, atau memang berdiri sekejap dah penat, atau kita ni boleh berdiri tapi tak boleh rukuk, atau kita ni boleh berdiri dan rukuk tetapi tak boleh sujud. Jadi kita kategori mana? Ini contoh. Ada orang boleh berdiri, boleh rukuk, boleh sujud. Tetapi once dia dah sujud, dia tak boleh bangun balik pula. Maka bagi golongan ini, rakaat pertama dia berdiri, dia rukuk, dia i'tidal, dia sujud, duduk antara dua sujud, sujud sekali lagi, lepas tu sorry saya tak boleh bangun. Maka rakaat kedua dia solat dalam keadaan duduk. Jadi dia lakukan fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kalian kepada Allah seberapa yang termampu. Itulah kemampuan dia, di situlah dia dapat keringanan. Dan yang lain dia hendaklah cuba laksanakan. Ini contoh para jemaah yang dirahmati Allah. Kalau seseorang itu dia nak tunaikan solat duduk, katakan seberapa yang terdaya kalau dapat usahakan, katakan dia solat duduk, rukuk dan sujud dia duduk, katakan, maka pastikan supaya sujudnya tadi lebih rendah daripada rukuknya. Jadi katakan dia sedang duduk, ketika rukuk Allahu Akbar 45 degrees, sami Allahu liman hamidah, ini dalam duduk ni, Allahu Akbar 90 degrees kan, Allahu Akbar. Tapi Ustaz, katakan dia badan besar ataupun sedang hamil atau sebagainya, tak boleh sujud, tak boleh 90 degrees katakan. Sujud paling-paling dia boleh begini saja, boleh tunduk sikit saja. Kalau dia boleh tunduk sikit ketika sujud, maka rukuknya jangan tunduk sangat, rendah upkan sikit. Jadi
Dalam hal itu, kalau dia tak boleh sujud tunduk sangat, ni sedang duduk, kemudian rukuk, Allahu Akbar. Sikit saja. Sami Allahu liman hamidah, Allahu Akbar. Dia tak boleh tunduk habis. Ni sujud dia macam gini dia mampu. Kalau sujud dia hanya boleh begini, nescaya rukuknya tadi kita upkan sikit. Jadi ada bezakan supaya sujudnya tadi lebih rendah daripada rukuknya. Ini contoh para jemaah yang dirahmati Allah, beberapa perkara-perkara yang dilakukan. Kalau seseorang itu katakan dia solat duduk, dia sujud kemudian dia duduk, dia tak boleh bangun semula, katakan, cara bagaimana dia nak duduk, dia boleh duduk dengan cara macam mana sekalipun. Seberapa yang terbaik, kalau boleh dia duduk iftirash, duduk cara seperti mana kita duduk tasyahud awal, atau duduk macam mana kita duduk tasyahud akhir. Walaupun tu bukan tahiyat akhir, boleh kita duduk demikian. Kalau tak mampu juga disebabkan sakitnya tadi, sakit kaki atau sebagainya, dia boleh duduk bersila, berselingkuh, atau duduk menunjukkan kakinya gitu. Pun boleh. Katakan kaki dia kena simen, maka dia duduk kat bawah dengan kakinya menunjuk ke bawah ke depan. Diperbolehkan. Ini semua keringanan-keringanan bagi mereka-mereka yang uzur, yang berada dalam keadaan darurat. Hukum orang yang sakit dengan orang yang uzur, sakit dengan orang yang sihat berbeza. Demikianlah para jemaah yang dirahmati Allah, apa yang dapat kita bincangkan pada hari ini. InsyaAllah sampai di sini saja pertemuan kita. InsyaAllah pada minggu hadapan kita akan sambung dalam masalah pembahagian solat sunat. Jadi minggu depan baru kita lihat jenis-jenis solat-solat sunat yang ada. Tetapi hari ini secara muqaddimah dalam bab tentang pensyariatan dan fadilat-fadilat solat-solat sunat. Wallahu alam bisawab. Baik para jemaah, saya beri peluang kalau di antara kita ada soalan atau perkara ingin kita bincangkan, boleh kita bincangkan bersama. Barang siapa ada soalan, sila utarakan soalan tersebut di ruang komen. Kalau terkeluar ruang komennya ini, saya akan cuba menjawabnya. Kadang-kadang saya heran soalan tak keluar kat ruang komen. Nanti dah matikan baru keluar. Jadi saya mohon maaflah saja kalau terjadi demikian. Atau soalan-soalan yang lalu, kalau kita rasa kepentingan, kita boleh bertanya semula di ruang komen insyaAllah. Saya nampak soalan di sini. Soalan yang pertama, solat sunat maghrib itu sebelum ke sesudah solat maghrib? Baik. Ini kita akan bincangkan nanti pada pertemuan akan datang. Soalannya ini adalah mengenai solat sunat maghrib. Solat sunat maghrib, solat sunat ada disebutkan sebagai qabliyatan atau ba'diyatan. Qabliyah adalah solat sunat sebelum tunaikan solat fardu. Ba'diyah adalah solat sunat selepas tunaikan solat fardu. Maghrib, kita ada dua jenis solat sunat. Satu solat sunat yang sangat ditekankan, satu solat sunat yang kurang ditekankan. Yang sangat ditekankan adalah solat sunat selepas maghrib. Kalau dapat selepas solat maghrib, kita tunaikan solat sunat ba'diyah maghrib. Tetapi kalau kita ada masa, sementara menantikan teman-teman, kita memang ada masa, maka kita tetap boleh tunaikan solat sunat qabliyah maghrib. Sebelum maghrib tu tetap ada solat sunat. Cuma dari segi pensyariatannya, penekanannya berbeza. Jadi kita kalau tak dapat istiqamah mengerjakan solat sunat qabliyah maghrib, tak mengapa. Di sana ada 12 rakaat yang kita sangat-sangat digalakkan. 12 atau 10 rakaat. InsyaAllah minggu depan kita akan bincangkan 2 rakaat sebelum subuh, 2 rakaat selepas sebelum zuhur, 2 rakaat selepas zuhur, 2 rakaat selepas maghrib, 2 rakaat selepas isyak. Sangat-sangat digalakkan kalau kita mampu melaksanakan. Kalau tidak, kita cuba usahakan solat-solat rawatib sedemikian. Yang lain digalakkan, tapi sekali-sekali kita laksanakan, sekali-sekali tak melaksanakannya, tak mengapa. Jadi solat sunat maghrib ini, afdalnya adalah ba'diyahnya, selepasnya tadi. Sebelumnya tetap ada, tetapi kalau kita dapat laksanakan, alhamdulillah. Baik, Puan Dewi ada bertanya di sini, ada seorang solat di masjid dan saya mengikutinya sebagai makmum di pertengahan solat. Niat saya adalah sebagai makmum solat fardu. Ternyata orang tersebut sedang menjalankan solat sunat. Apakah solat jemaah itu sah? Baik. Katakan soalannya begini. Katakan ada seorang itu sedang mendirikan solat. Terus ada seorang lain datang nak tunaikan solat berjemaah. Orang ni yang datang ni pun berjemaah. Ternyata kawan kita ni yang kat depan tu bukan solat fardu. Kita datang nak solat jemaah, solat zuhur katakan. Kita kat belakang,
kita solat berjemaah, rupanya dia ni sedang solat sunat. Persoalan, sah tak solat fardu kita yang berjemaah? Jawapannya sah. Kita niatkan fardu. Dia niat sunat, kita niat fardu. Innamal a'malu binniyat. Solat kita tetap sah fardu. Apa nak kena buat? Orang ini kalau dia dekat depan tu, dia tunaikan, dia tu niat jemaah, kita niat jemaah. Dia dah tunaikan satu rakaat, kita baru join. Dia lepas satu rakaat, dia beri salam. Kita baru satu rakaat, kita bangun, komplitkan lagi 3 rakaat. Selepas satu rakaat dia beri salam, kita bangun untuk rakaat kedua. Orang ini yang jadi imam asalnya tadi, terus boleh pergi belakang kita, ikut kita pula. Kita yang tadi makmumkan kepada dia, dia pula makmumkan kepada kita. Diperbolehkan. Jadi secara ringkas, tidak menjadi satu syarat. Solat berjemaah, solat yang dilaksanakan oleh imam, sama seperti solat yang dilakukan oleh makmum. Tidak menjadi satu syarat. Sebagai contoh, kita nak solat tarawih. Kita datang, imam dah habis solat fardu isyak. Kita belum tunaikan solat fardu isyak. Jadi kita nak tunaikan solat fardu isyak berjemaah. Sayang tak dapat tunaikan solat berjemaah. Maka imam dah solat fardu isyak, maka kita pun tunggu imam solat tarawih. Ketika imam solat tarawih yang first 2 rakaat, kita pun join. Kita niat isyak pasal kita belum tunaikan solat isyak. Imam solat tarawih. Lepas 2 rakaat, imam beri salam. Imam beri salam lepas 2 rakaat. Kita baru buat 2 rakaat, kita sempurnakan isyak kita 4 rakaat. Jadi kita solat isyak, sedangkan imam solat sunat tarawih. Diperbolehkan. Harap terjawab soalan tersebut. Puan Sa'diah bertanya, solat sunat ba'diyah isyak mesti 4 rakaat, 2 salam atau hanya 2 rakaat boleh? Solat sunat ba'diyah isyak kalau kita nak buat 2 rakaat, memadai 2 rakaat. Kalau kita nak buat 4 rakaat, secara umum solat zuhur sebelum zuhur tu kalau kita nak buat 4 rakaat, katakan afdalnya tetap kita buat 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Setiap solat sunat afdalnya adalah kalau kita nak buat 4 rakaat, tetap kita buat 2 rakaat salam, 2 rakaat salam afdalnya. Jadi jangan kita buat 4 rakaat sekaligus, ya. Secara umum solat sunat ba'diyah isyak kita boleh melaksanakan 2 rakaat memadai, alhamdulillah. Baik, Puan Jamila bertanya, doa selepas solat fardu harus baca selepas solat sebelum sunat seperti selepas solat sunat di zuhur. Bolehkah kita baca selepas solat? Sekejap, saya tak faham. Doa selepas solat fardu harus dibaca selepas solat sebelum solat sunat. Seperti selepas solat zuhur. Boleh tak dibaca selepas solat melakukan solat sunat? Okey. Secara umum, kita dah bincangkan perkara ini. Afdalnya kalau kita nak berdoa, afdalnya kita baca doa dalam solat. Tak kira lah solat fardu ke solat sunat. Ketika kita sedang sujud pada solat fardu atau solat sunat, kita boleh perbanyakkan doa. Itu paling afdal. Akan tetapi katakan atas sebab-sebab tertentu kita tak buat demikian, maka kita nak baca doa selepas solat. Lepas solat kita nak baca doa, silakan, diperbolehkan. Nak baca lepas solat fardu boleh, nak baca lepas solat sunat diperbolehkan. Puan Tumina pula bertanya, Ustaz, waktu bilakah sesuai untuk kita baca Fatihah? Adakah ketika imam baca surah, baru kita baca suratul Fatihah? Dan bagaimana pula jika imam baca surah pendek, lalu tak sempat kita habiskan Fatihah? Adakah kita kena habiskan juga? Okey, baik. Apabila imam baca suratul Fatihah, kita kena lihat sama ada kita sedang tunaikan solat jahar atau solat sir. Solat jahar adalah solat di mana imam baca dengan kuat. Solat sir adalah imam baca dengan perlahan. Kalau sekiranya imam baca dengan perlahan, selepas takbiratul ihram, terus kita baca doa iftitah yang ringkas, terus kita baca suratul Fatihah, tak perlu tunggu bacaan imam. Kalau imam baca jahar, imam baca surah yang kuat, ketika imam baca suratul Fatihah, kita dengar bacaan imam. Selepas kita dengar baca imam, kita sempurnakan. Selepas imam baca ghairil maghdubi alaihim waladdallin, amin, baru kita baca suratul Fatihah. Baik, persoalannya adalah, katakan kita belum habis bacaan suratul Fatihah. Jadi bagaimana? Di sana ada 2 pendapat. Sekiranya kita belum habis bacaan suratul Fatihah, kalau dapat, terus
kita belum habis baca suratul Fatihah lalu imam telah rukuk. Kalau dapat kita sempurnakan suratul Fatihah kita, itu lebih baik, lebih afdal. Akan tetapi kalau kita sempurnakan suratul Fatihah kita, nescaya imam akan rukuk dan i'tidal sujud jauh. Jadi ulama berbeza pendapat. Golongan pertama para ulama mengatakan tak apa kita sempurnakan Fatihah. Walaupun imam rukuk, biarkan imam rukuk. Walaupun imam i'tidal, biarkan imam i'tidal. Walaupun imam sujud, biarkan imam sujud. Kita sempurnakan Fatihah kita. Mereka, golongan pertama ini mengatakan kita cuba elakkan daripada berjauhan dengan imam sebanyak 2 rukun fi'li. 2 rukun fi'li itu 2 rukun perbuatan yang besar. Ini pendapat pertama. Pendapat kedua pula bagi mereka, kalau kita tunaikan solat berjemaah, kalau imam dah rukuk, kita belum habis Fatihah kita, kita terus rukuk. Tinggalkan Fatihah. Kerana Fatihah kita ini ditanggung oleh imam. Jadi bagaimana cara? Saya ingin beri nasihat, kalau dapat kita cuba gabungkan kedua pendapat tadi. Kalau kita katakan ya, kita sedang baca ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alaihim, imam pun rukuk. Imam kalau rukuk, kita nak dekat habis ni. Kita pun ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Terus rukuk. Kalau kita dah memang nak dekat habis, kita sempurnakan. Tetapi kalau katakan kita baru kita nak baca Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim. Terus Allahu Akbar. Imam dah rukuk. Aduh, ini imam rukuk. Bagaimana kita nak habiskan kelang kabut nanti terkejar-kejar? Dalam hal itu, kita boleh gunakan pendapat yang kedua. Kita tinggalkan suratul Fatihah kita. Kita berijtihad bahawasanya ada pendapat ulama yang mengatakan bacaan suratul Fatihah kita ditanggung oleh imam, maka imam dah rukuk, kita sempurnakan. Kerana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan imam itu diikuti. Fa idza kabbara fakabbiru. Kalau imam takbir, hendaklah kamu takbir. Fa idza raka'a farka'u. Apabila imam rukuk, hendaklah kalian rukuk. Jadi dalam hal sedemikian, kalau kita tak dapat sempurnakan Fatihah kita tinggalkan Fatihah, ikut imam. Solat kita akan sah insya-Allah mengikut sebagian pendapat yang golongan kedua seperti mana yang saya sebutkan tadi. Ringkasan, kalau kita tunaikan solat berjemaah, imam dah rukuk, kalau kita nak dekat habis bacaan Fatihah kita boleh sempurnakan. Akan tetapi kalau kita lagi banyak, lagi jauh bacaan Fatihah kita, dan kalau kita nak sempurnakan Fatihah kita akan menjejas solat berjemaah kita akan tertinggal, nescaya kita boleh tinggalkan Fatihah, kita terus ikut imam yang rukuk atau sujud tadi. Wallahu a'lam bishawab. Demikian para jemaah yang dirahmati Allah, silakan siapa ada soalan yang lain, silakan. Baiklah, kalau tak ada apa-apa, sampai di sini saja pertemuan kita. Segala yang benar itu daripada Allah Subhanahu wa taala. Segala silap dan salah atas kelemahan saya sendiri. Wallahu a'lam bishawab. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.